abang sekejap bang. Ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh ya dengar suara dengan jelas? InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dengar ya insyaAllah suara dengan jelas. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Subhanallah, saya masih lagi dalam perjalanan bersama dengan encik suami yang sedang drive. Anak-anak berada di belakang. Anda boleh nampak kan? Anda boleh nampak malam tadi memang bertolak dalam jam 11.30 macam tu. Tapi tak sempat juga nak sampai Seremban. Bermaksud maaflah kepada guru-guru. Jadi anak-anak tak dapat lagi nak pergi sekolah hari ni. Masya Allah, Allah Akbar. Kita maklumkan dah dalam grup sekolah kan, anak-anak kami tak sempat nak sampai. Sebab ialah mungkin kerana keletihan dan sebagainya. Banyak jugalah berhenti untuk tidur. Untuk tidur sekejap. Bahaya kan bawa kereta kalau sambil bawa kereta dalam keadaan mengantuk. Saya pun cuba juga malam tadi sambil bawa kereta tu, macam ada juga macam lelap. Encik ada tak macam bawa kereta tapi macam lelap sekejap? Tak ada Dia bukan lelap, dia macam lost. Bukan lost, macam gitulah. Tapi InsyaAllah Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin-muslimat mati Allah sekalian, InsyaAllah walau bagaimanapun kita tetap akan meneruskan kuliah Riyadhus Salihin kita walaupun di dalam kenderaan. Mungkin Encik boleh lepas sini nak tunjuk ke depan suasana pagi. Masya Allah, Allah Akbar.
daripada Terengganu sedang menuju ke Seremban selepas program di Terengganu. Masya Allah, cantik kan? Cantik kan pemandangan? Subhanallah, nampak ada bukit depan sana, pelbagai warna. Walaupun di awal pagi ada warna hijau terang, hijau gelap, hijau muda. Ciptaan Allah, warna hijau sendiri mungkin ada beratus warna hijau. Kalau kita color, hijau ada dalam 3-4 color je. Tapi hijau ciptaan Allah ada beratus warna hijau. Setiap hijau, setiap pokok yang warna hijau pun berbeza. Daun hijau tu berbeza. Subhanallah. Kami dalam perjalanan daripada malam tadi Besut ke Kuala Terengganu dalam 2 jam. Lepas tu menuju ke Seremban dalam lebih kurang 6 ke 7 jam. Tapi kalau pukul 11 ni, sekarang pukul 7 ni, dalam dekat 10 jam lah 9 jam. Kita berhenti sahur, berhenti solat. Lepas tu kita berhenti juga untuk lelap. Bila dah mengantuk, penat, berhenti juga. Sebab bawa ke kenderaan dalam keadaan semalam seharian juga kami buat operasi besar-besaran. Masya Allah, Allah Akbar. Siapa boleh teka ni tol apa? Ni tol apa? Dah nak keluar dah kita? Ni tol Karak. Oh, kita dah tol Karak. Siapa rindu tol Karak kat sini? Okey, kita nak mula dah ya. InsyaAllah kita nak mula. Jadi ada yang on the way menuju ke tempat kerja, kan? Sama-sama lah kita ni, sama-sama dalam kereta. Sahabat-sahabat juga dalam kereta sedang menuju tempat kerja. Kami pun dalam kereta. Seronok juga kan buat kuliah. Oh, Encik Tajul kawan Encik suami tu nama apa? Tahu kan? Yang selalu komen tu, dia kata laju tu. Tak laju. Nampak macam laju kan? Okey, subhanallah. Okey, sekarang kita dah dekat dengan bukit tu kan, yang tengok daripada jauh tadi. Tengok langit yang berwarna terang, putih, bersih. Subhanallah, putih ciptaan Allah sendiri banyak warna. Hijau, setiap warna ciptaan Allah tu ni. Oh, kalau pilah Karak 500 meter sebelah kiri. Cik suami pernah cuba sekali. Lalu jalan tu, ya Allah, memang hutan. Hutan kalau malam memang menakutkan. Okey, tapi kita tak berhasrat nak lalu kat Karak Kuala Pilah ni. Kita akan teruskan perjalanan kita. Subhanallah, muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan mulakan bacaan seperti biasa bagi kuliah Riyadhus Salihin kita. Hari ini siri yang keberapa tuan-puan sekalian? Siapa tahu hari ini siri yang keberapa kuliah Riyadhus Salihin? Hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-137. Hari ini hari Isnin 16 Ramadan 1443 Hijrah. Subhanallah, dah 16 Ramadan 18 bulan 4. Kita masuk bab yang ke-9, iaitu berfikir tentang kebesaran. Bab yang ke-9 iaitu berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Macam sedar elok tajuk kita ni. Bab yang kita nak masuk adalah berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Jadi kita pun tengok suasana alam ciptaan Allah yang begitu indah. Kerosakan dunia disebabkan tangan manusia, kesulitan-kesulitan di akhirat, kecerobohan jiwa, serta mendidiknya dan mendorongnya untuk bersikap istiqamah. Kalau kita buka kitab Riyadhus Salihin yang kita pegang, yang kita gunakan, muka surat 104. Muka surat 104. Jadi masya-Allah sahabat-sahabat, terus semangat ya memulakan minggu dan hari yang baru, hari Isnin. Biasalah hari Isnin ni rasa liat-liat selepas 2 hari cuti kan. Jadi insya-Allah walau bagaimanapun kita kena teruskan. Teruskan hari yang sepatutnya hari Isnin kena bertambah semangat.
Sebab apa tambah semangat? Sebab kita dah rehat dah 2 hari, dah recharge dah balik. Jadi dari Isnin ni patutnya kita semakin kuat lah, semakin bersemangat. Masya Allah. Okey, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, jom kita mulakan bacaan rutin kita. Dan kita tengok, sementara saya bacakan ni, sahabat-sahabat tengok alam ciptaan, keindahan alam ciptaan Allah. Sebab kami ni dalam perjalanan, kita dah masuk ke arah jalan berpusing-pusing. Tuan-puan jangan pening ya. Jalan berpusing-pusing jangan pening. Okey, subhanallah. Cantiknya, subhanallah, tersangatlah indah alam ciptaan Allah. Kalau rumah kita kadang-kadang kita buat landscape kan, nak bagi cantik. Tapi landscape ciptaan Allah itu lagi indah. Kami daripada Terengganu, kan ada kuliah duha di Terengganu, ada program balik petang Jumaat. Jadi satu hari di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu, satu hari semalam di Besut. Jadi tuan-puan sekalian, sekarang sedang melalui lebuh raya Karak. Okey, kita akan baca. InsyaAllah semua sahabat-sahabat ikuti bersama bacaan kita Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita akan membacakan Asmaul Husna. Okey, masya-Allah, Allahu Akbar. Tolong buat pengumuman ya, tim di IG dan juga di TikTok. Kita hanya bersiaran di IG, di FB sahaja. Okey, mula ya sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityati ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sama-sama sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian membacakan doa Ashabul Kahfi. Ikut saya. Ini adalah doa para pemuda Al-Kahfi ketika menyelamatkan diri mereka daripada ancaman, kezaliman, kekejaman pemimpin, dikatakan raja yang bernama Dicyanus ketika itu akan menyeksa dan membunuh mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu 7 orang pemuda ini, subhanallah, menyelamatkan diri bukan kerana takut, tetapi demi mempertahankan agama yang ada pada diri mereka, keyakinan dan keimanan mereka.
supaya mereka boleh terus menyebarkan agama Islam, agama Allah. Jadi mereka menyelamatkan diri dalam perjalanan tersebut. Para pemuda Ashabul Kahfi berdoa dengan doa ayat yang ke-10 dalam surah Al-Kahfi. Jadikanlah doa Ashabul Kahfi ini yang diilhamkan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi ini sebagai doa harian kita. Di awal pagi kita mulakanlah dengan doa ini kerana ia membantu kita untuk menyelesaikan ataupun membuat keputusan dan tindakan yang terbaik. Ia soalannya satu doa istikharah, dan ia boleh melindungi kita daripada kita tersilap langkah, tersilap buat keputusan, tersilap tindakan dan lain-lainnya. Okey, kita baca sama-sama muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami Rabbana, wahai Tuhan kami atina, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmah, rahmatmu ya Allah. Wahayyi lana, dan kurniakanlah, sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah. Allahu Akbar. Okey, kita sambung 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Kedua-duanya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi dikaitkan daripada hadis Nabi yang sahih. Siapa yang beramal, menghayati, membaca, menghafalnya, maka akan diberikan keselamatan, satu perisai, satu jaminan keselamatan daripada gangguan ataupun tipu daya, hasutan, daripada fitnah Dajjal. Jadi insya-Allah dengan kita beramal pada setiap hari sekurang-kurangnya sekali baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, maka insya-Allah kita akan selamat juga daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah kecil Dajjal. Ada Dajjal kecil yang telah pun keluar sekian lama daripada zaman Nabi Muhammad lagi. Sebelum keluarnya fitnah besar yang sebesar-besarnya itu Dajjal yang sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Maka muslimin muslimat, sebab itu kita sangat memerlukan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ini sebagai benteng kepada fitnah akhir zaman. Okey, baca 10 ayat akhir pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين عرضا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي Subhanallah. Kat mana Encik? Allahu Akbar. Kat mana? Allahu Akbar.
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. InsyaAllah seterusnya kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Kepada ramai yang bertanya, Ustazah di mana? Kami sebenarnya dalam perjalanan pulang daripada Terengganu setelah 2 hari berada di Terengganu, hari Sabtu dan Ahad, untuk program yang telah diaturkan di Terengganu. Ada kuliah duha, kemudian ada program di Galeri Ustazah Asma Kuala Terengganu. Kan subhanallah, jadi malam tadi bertolak dalam jam 11.30 malam setelah selesai urusan dan tanggungjawab di kampung. Subhanallah, muslimin-muslimat. Jadi itu yang dalam perjalanan lagi ni, lambat sikit sebab kita berhenti solat, berhenti sahur, berhenti juga tidur sebab rasa tak tahan sangat mengantuk. Tadi pun tu saya baca Al-Kahfi 10 ayat akhir tu sebenarnya terlelap kejap. Bolehlah juga terlelap tengah live Mungkin sebab rasa memang sebenarnya mengantuk, tak cukup rehat, kurang tidur. Jadi subhanallah, malam tadi pun pukul 2 jugalah kan, pukul 2 ke 3 saya macam tu lah ya, tidur dalam kereta ni tidur ayam orang kata. Ayam tidur lena juga kan. Maksud tidur lena tak lena. Jadi insyaAllah muslimin-muslimat, kita akan bacakan Asmaul Husna. Sebelum kamera ni beralih kepada saya, sebenarnya memang indah sangat pemandangan di hadapan kita. Inilah bentuk apa kita panggil decoration bumi, alam ciptaan Allah begitu indah. Subhanallah, kita panggil apa? Dekor ni rumah. Kalau landscape yang Allah ciptakan kan, cuba kadang kita rasa pelik macam mana pokok kat hutan, kat batu, kat bukit ni kan boleh hidup. Kalau kat rumah memang kena selalu siram, kena selalu baja. Tapi dekat di dalam hutan, tepi-tepi macam ni, tidak ada siapa yang menjaga. Tetapi dia terbentuk begitu indah. Kita boleh nampak langit yang begitu indah, cerah, pokok-pokok yang bercampur-campur jenisnya, macam-macam jenis pokok ada. Sangat indah dengan rumput dan sebagainya. Landscaping by Allah adalah landscaping yang terbaik, yang tersusun begitu indah. Dari segi kedudukan tinggi, rendah, mana nak tinggi, mana pokok rendah. Lepas tu warna, cuba kita tengok pada warna hijau itu sendiri ada pelbagai bentuk, pelbagai warna hijau. Mungkin ada beratus warna hijau ciptaan Allah. Kalau kita dalam 2-3 warna hijau je. Tetapi daun, kalau kita pergi pokok nursery, daun hijau ada macam-macam. Kalau kita panggil hijau lembut, hijau itu, hijau ini, jadi begitulah. Subhanallah, dan memang kena sangat dengan tajuk bab kuliah Riyadhus Salihin kita, iaitu kuliah Riyadhus Salihin kita berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Jadi tajuk kita memang bab yang ke-9 ni berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Jadi memang elok sangatlah. Okey, kita baca Asmaul Husna, muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار
الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع العز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر التدير المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي عن البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah walhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan kalimah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan ciptaan Allah yang begitu indah, ciptaan Allah yang begitu sempurna, tersusun, tidak ada cacat celanya, dengan bumi yang berwarna coklat, tanah yang berwarna coklat, dengan landscape tersusun indah, pokok berselang-seli pelbagai jenis, mana yang Allah tinggikan, mana yang Allah rendahkan, mana pokok melata, mana pokok yang menumpang. Kita boleh lihat pada bukit yang sedang kita lalui di sebelah kiri ni. Walaupun nampak bukit itu umpama batu, tapi masih ada pokok yang boleh hidup pada batu tersebut. Batu-batu tu. Subhanallah. Kalau kita tanam pokok di rumah, perlu dibelai, dijaga, diberikan baja. Tapi pokok yang Allah pelihara di hutan-hutan seperti ini tidak perlukan belayan, tidak memerlukan. Sejak daripada mereka kecil Allah dah pelihara. Mereka dapat zat galian semua jadi. Kan pokok ni sehat, elok, berusia puluh tahun, ada yang ratus tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama mengucapkan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah. Jadi sekarang boleh ya sahabat-sahabat tengok saya pula? Boleh? Masya Allah. Nanti bila ada pemandangan yang luar biasa, kita akan pusing pada pemandangan. Tapi sementara tu boleh tengok saya. Saya takut saya terlelap je. Memang tengah tahan mengantuk ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, kami ni dalam kenderaan sedang perjalanan balik daripada
Kuala Terengganu menuju ke Seremban. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, sila buka kitab Riyadhus Shalihin kita. Pada muka surat kitab Riyadhus Shalihin, kalau sama dengan kami, muka surat 105. Subhanallah. Muka surat 105. Subhanallah. Muka surat 105. Masya Allah muslimin muslimat. 105, 104, 105. Macam itulah. Tajuknya apa? Iaitu berkaitan dengan ciptaan Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tajuknya adalah bab menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah kita akan bacakan. Berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah seperti arasy, kursi, langit dan bumi menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Sang Pencipta. Sahabat-sahabat, saya akan bacakan. Saya minta tim tolong carikan ya, bantu tim yang sedang berada di Seremban. Ada satu hadis Nabi tentang kelebihan ayatul kursi yang selalu kita baca, iaitu kelebihan membaca selepas solat. Tetapi ini kelebihan yang lain yang Allah berikan perbandingan ayatul kursi ini dengan surah-surah yang lain, yang mana diumpamakan seperti satu gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Macam tu. Jadi muslimin muslimat, ada satu perumpamaan yang Allah berikan bandingan ayatul kursi dengan ayat-ayat lain dalam surah dalam Al-Quran. Okey. Berfikir tentang ciptaan Allah seperti arasy, kursi Allah, langit dan bumi yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Sang Pencipta. Di dalam hadis disebutkan, tidaklah langit, bumi dan benda-benda di antara keduanya malaikat bagaikan lingkaran yang diletakkan di tanah lapang di bumi. Semua ciptaan Allah, muslimin muslimat, umpama seperti dituliskan sebagaikan lingkaran yang diletakkan di tanah lapang di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati mutawiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangannya. Langit digulung dengan tangannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah berfirman, dan mereka, yakni manusia, tidak sebenar-benar mengagungkan Allah sebagai mestinya. Allah menyebutkan bahawasanya manusia ni tidak mengagungkan Allah sebagaimana sepatutnya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Bumi seluruh isinya dan seluruh isinya dalam genggaman Allah di hari kiamat. Subhanallah. Dan Allah berfirman lagi pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangannya. Dengan kuasa Allah langit digulung. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah. Merenung tentang kerosakan dunia dapat mendorong untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan berkonsentrasi kepada akhirat. Berfikir tentang kesulitan-kesulitan di akhirat akan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, meninggalkan larangan-larangan, memendekkan angan-angan dan mengingat kematian, serta membersihkan jiwa daripada perangai buruk. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tapi adinda yang print untuk ustazah ni tak print yang sebetulnya. Subhanallah. Maksud ustazah tak penuh, jadi ustazah tak boleh nak baca ni adinda. Allahu Akbar. Tak boleh nak baca. Firman Allah tak ada tertinggal terus terjemahan. Ustazah tak nak baca. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam firman Allah yang kita bacakan lalu disyarahkan oleh alim ulama, cuba kita tengok bumi dan seluruh isinya ni. Cuba kita tengok.
Okey, kita sedang di hadapan kita adalah bumi yang penuh menghijau. Di kawasan tanah ataupun di kawasan hutan yang masih terpelihara lagi. Ini adalah kawasan hutan simpan yang dilarang untuk menceroboh. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, sebenarnya jauh daripada kawasan yang kita lihat di hadapan sekarang. Kan, di kawasan di tengah-tengah yang mereka menganggarkan, manusia menganggap manusia tidak dapat melihat, tetapi Allah Maha melihat. Tak boleh dilihat. Kawasan-kawasan tengah-tengah, bukan kawasan dekat dengan manusia, lalu ditarah bukit, lalu ditebang pokok-pokoknya, dan akhirnya itulah di antara kesan kerosakan oleh tangan-tangan manusia ini, berlakunya banjir yang tidak boleh dikawal, banjir yang berlumpur, kan, banjir yang telah memusnahkan banyak kerosakan alam dan juga memberikan kemusnahan kepada manusia. Subhanallah, kematian jiwa, kemudian kehilangan harta benda dan sebagainya. Kita tahu hari itu banjir yang sangat teruk berlaku dalam awal tahun ini, kan, kayu-kayu balak, pokok-pokok yang tercabut daripada akar, kan, dihanyut bersama sampai ke depan-depan rumah mangsa-mangsa banjir. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, kerana ketamakan dan kerakusan manusia, alam ini semakin rosak. Kita tahu bukit dan juga gunung ganang adalah pasak kepada bumi, manakala kita tahu air adalah sumber bumi, sumber galian sumber. Sebab itu air, muslimin muslimat, kita dapati pencemaran terhadap sungai ini sentiasa berlaku, kan, kerana dunia yang memberi tumpuan kepada industri. Dan semua orang yang terlibat dengan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisap. Mereka mungkin mendapat keuntungan dunia yang begitu banyak, tetapi mereka bakal menanggung kerugian demi kerugian, kecelakaan demi kecelakaan di akhirat kelak. Sebab itu, kita sebagai orang beriman, orang soleh, kita tidak akan mengejar kesenangan. Maksudnya kejar tak, tapi mencari, kan, mencari, berusaha, mencari rezeki itu tak salah. Tapi bukanlah kita mengejar. Sebab bila sebut mengejar, kita akan penat, kita akan berlari, kita akan menambah-nambah lagi, kan, fokus, tenaga dan sebagainya kepada mengejar dunia. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kerosakan muka bumi tetap pasti akan terus berlaku kerana manusia yang tamak, manusia yang tidak memikirkan tentang kesusahan manusia lain, kesan akibat daripada kerosakan muka bumi yang dilakukan demi meraih keuntungan sementara di dunia. Mereka nampak senang di dunia, selesa, kaya raya, macam-macam, tetapi mereka akan menghadapi kemiskinan yang sebenar di akhirat. Na'udzubillah, tidak ada tempat yang lebih miskin berbanding di dalam api neraka. Tidak ada tempat yang lebih diseksa melainkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Satu lagi firman Allah dalam kitab ini seterusnya, Allah berfirman yang bermaksud, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, iaitu agar kamu mencari kebenaran kerana Allah dengan ikhlas, berduaan atau sendiri-sendiri, kemudian agar kamu fikirkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang menganggap bahawa engkau gila, sungguh saya memperingatkan, saya memerintahkan, saya wasiatkan kepada kalian kerana Allah, bukan kerana hawa nafsu atau sendiri-sendiri. Bukan kerana fanatism. Baik berduaan, fikirkan tentang tingkah laku bahawa Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan tahu bahawa teman kalian itu Muhammad tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Okey, ada firman Allah berkenaan dengan alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Subhanallah, kita selalu dengar ni firman Allah ni, Allahu Akbar, Subhanallah. Maksud firman Allah ini ialah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang memperingati Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan, tidaklah engkau yang menciptakan semua ini secara sia-sia. Maha suci Allah, lindungilah kami daripada azab api neraka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam firman Allah yang kita bacakan ini, Allah menyebutkan tentang ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, Ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Allah, faqina azabannar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Tuan puan yang dihormati sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, kita tengok sikit alam. Tengok alam balik. Indahnya, Masya Allah. Langit ada macam-macam warna. Ada warna grey, gelap macam awan tu mungkin nak hujan, awan mendung, ada putih sikit, kemudian ada menghijau. Allahu Akbar. Encik suami pun mengantuk, saya pun mengantuk. Sekarang kita nak masuk lorong, mungkin terputus sekejap. Okey, mari masuk lorong sama-sama. Okey, subhanallah. Kalau masa kecil dulu bila masuk lorong ni, mak pun kejutkanlah anak-anak semua. Okey, jom masuk lorong sama-sama. Subhanallah. Hopefully diharapkan adalah lain dalam lorong ni. Masya Allah. Kami dalam perjalanan pulang daripada Seremban menuju ke perjalanan daripada Kuala Terengganu menuju ke Seremban. Alhamdulillah, dalam terowong ni ada dalam terowong ada juga internet. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, alhamdulillah dah keluar. Okey, kita dah keluar terowong. Okey, subhanallah. Okey, sekarang sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, bila kita bercakap tentang keindahan, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat satu hadis Nabi SAW merupakan hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim ataupun salah seorang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga kelak, ini kita bercakap tentang bab tajuk kita ni, kebesaran Allah dan semuanya, kehebatan ciptaan Allah. Allah Akbar, cantik sangat ni. Saya rasa tak rugi kalau tak kongsikan ni. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam syurga kelak ada manusia yang meminta dengan Allah untuk bercucuk tanam. Ada manusia yang minta dengan Allah untuk bercucuk tanam. Bayangkan, ya, minta dengan Allah dalam syurga untuk bercucuk tanam. Lalu Allah berfirman kepadanya, berkata kepadanya, bukankah kamu telah mendapatkan segala apa yang kamu perlukan di dalam syurga ni? Kenapa kamu nak susah-susah bercucuk tanam ni? Kenapa susah-susah nak bercucuk tanam dalam syurga ni? Lalu dia menjawab, ya Allah, sesungguhnya hobiku di dunia dahulu adalah bercucuk tanam, menanam pokok. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lalu Allah mengizinkannya, memberikan kepadanya boleh bercucuk tanam sebagainya di dunia, namun setiap kali dia menanam sesuatu, hasilnya segera.
Contoh kan, kita beli daun keladi yang kecil, tak nampak lagi rupa dia macam mana. Tapi bila kita tanam di akhirat kelak, di syurga kelak, keladi tu cepat membesar dan mengeluarkan seni ciptaan Allah yang terindah. Samalah kalau siapa yang tanam pokok, contohnya tanam pokok durian. Durian ni memerlukan masa berapa tahun lah berbuah, cik? Ha? Iya, 4 tahun 5 tahun dah boleh. Bukan 10 tahun. Saya berapa lama? Contoh kalau kat dunia ni lama kan. Lama sangatlah barulah dapat hasil. Tapi mereka yang bercucuk tanam di syurga kelak, bila dia menanam, dia cepat sangat dapat hasil. Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis Nabi tentang mereka yang bercucuk tanam di dunia boleh juga bercucuk tanam di syurga kerana hobi. Lalu para alim ulama menyebutkan apa-apa sahaja hobi yang baik, apa sahaja hobi yang baik boleh disambung dan dilakukan semula di syurga. Jadi muslimin-muslimat, saya nak tanya, siapa di sini hobinya bercucuk tanam? Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, dan di sana muslimin-muslimat ada hadis Nabi yang lain berkaitan dengan bercucuk tanam lagi. Siapa suka bercucuk tanam dekat sini? Siapa kat rumah dia ada pokok? Siapa kat rumah dia ada banyak macam-macam pokok? Mungkin ada yang kata, Ustazah, rumah saya sempit, tak ada tanah, rumah tengah-tengah, rumah teres, jadi tak ada tanah. Sebenarnya kami pun tak ada tanah yang luas pun. Kalau sebelum ni rumah sebelum kami pindah ni lagi tak ada tanah. Tapi kita belajarlah menanam di dalam pasu. Sebenarnya bila kita menanam, kita buat ibadah. Ibadah apa, muslimin muslimat? Kita telah membantu mengeluarkan sebanyak mungkin oksigen. Dalam situasi oksigen semakin berkurangan kerana pokok banyak ditebang, kita melakukan hal sebaliknya, iaitu kita menanam pokok. Dan kita tahu bahawa semua yang bernyawa ini sentiasa bertasbih memuji Allah. Jadi mudah-mudahan tasbih dan zikir pokok bertasbih kita dapat pahala, kerana sebab kita yang menanam, kita yang siram dan kita yang bagi baja. Dalam seminggu 2 minggu sekali bagi baja kan. Masya Allah, saya juga ada macam-macam juga. Pokok bunga ros ada, pokok keladi pun banyak, sebab dapat murah daripada sumber-sumber yang murah. Lepas tu, begitulah juga muslimin-muslimat. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi memberikan khabar gembira. Siapa yang menanam sesuatu tanaman lalu dimakan oleh manusia ataupun menjadi makanan kepada haiwan. Kan kami orang tanam-tanam, monyet ambil, monyet angkut, monyet lah ambil. Lalu Nabi kata semua itu dijadikan sebagai satu sedekah. Kalau kita tanam sesuatu, sayur ke, ulam ke, buah ke, kena tanam. Nabi SAW kata sesungguhnya sama ada manusia ataupun binatang yang makan, semua itu diberikan pahala sedekah. Sebab kita yang usaha keras kan, setiap hari siram, 2 minggu sekali letak baja. Jadi apabila ia berlaku Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh pula Ustazah terlelap. Memang ngantuk sungguh ni. Tengok sana, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang beri khabar kematian. Subhanallah, muslimin muslimat. Tu dia. Jadi siapa yang menanam pokok, menanam tu semua diberi pahala sedekah. Kita bagi ni. Sebab tu kena belajar menanam. Sebab ia disiplin, dan juga kita ini sebenarnya sedang menyantuni alam dan menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah memakmurkan muka bumi. InsyaAllah satu hari saya bolehlah berkongsi tanaman. Pokok keladi pun ada lebih kurang 10 jenis rasanya. Yang murah-murah je, yang biasa-biasa saja. Rare-rare tu tak banyak sangat lah. Lepas tu pokok bunga adalah juga. Mak saya suruh tanam pokok bunga ros. Alhamdulillah menjadi. Cuma kalau pokok apa tu bunga apa tu yang cantik tu, bunga apa encik? Bukan keladi. Pokok apa tu yang cantik orang buat ros tu,
Alhamdulillah mudah keluar. Yang susah sikit ni orkid, pokok bunga orkid, ya Allah tak keluar-keluar. Memang susah, memang tak reti. Okey, muslimin muslimat, saya masya-Allah, alhamdulillah sahabat-sahabat. Ya, saya memang ngantuk sebenarnya dah 2 malam tak tidur. 2 malam tak cukup tidur. Jumaat malam tu sampai Jumaat malam, sahabat-sahabat, itu yang jadi rasa macam kena. Masa Jumaat malam balik tu sampai Terengganu pukul 12.30. Lepas tu terus buat live di galeri Ustazah Azma sampai dalam 1.30. Lepas tu pergi ke rumah mak dalam pukul 2 lebih. Pukul 3 lebih nak tidur, anak tu sakit kaki, anak tu gini-gini, tak dapat tidur. Dapat tidur sejam 2 je. Dalam sejam lebih kurang. Pukul 5 dah bangun untuk sahur, siap-siap. Lepas tu pagi tu dah terus pergi program. Masya Allah, ceramah kuliah duha tu dan keadaan mengantuk pagi Sabtu tu. Lepas tu menyantuni pengunjung datang ke galeri sampai pukul 6 petang. Lepas tu 6 petang, okey, siap-siap buka puasa. Lepas isyak, lepas habis tarawih, terus ada ceramah malam semalam. Habis ceramah pukul 11, 11.30 bertolak ke Besut sampai dalam pukul 1.30 kat pukul 2. Bayangkan ya. Jadi 2 malam berturut-turut, termasuklah malam tadi pun tak tidur. Malam tadi dengan bertolak dan 11.30 malam. Jadi 3 malam berturut-turut sebenarnya tak tidur dengan baik. Itu yang sampai tengah live pun boleh terlelap. Saya tadi tu poin tu muncullah, boleh sebut juga. Masya Allah, bolehlah juga macam poin-poin tu kan, keluarlah juga dalam keadaan mamai. First time lah ceramah dalam keadaan mamai. Tapi dulu masa dalam PKP selalu juga ceramah dalam keadaan mamai, ingat tak? Sebab ceramah banyak sangat, kuliah online, orang minta sampai ceramah dalam keadaan mamai. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya kena berhenti dah pukul 7.56, tinggal 4 minit lagi. Saya nak mengajak sahabat-sahabat semua. Nampak tak? Nampak tak? Nampak sikit kan? Nampaklah tu. Nampak tak muka saya? Tapi tak nampak tulisan kan? Tulisan ni saya baca. Saya akan baca. Pada 21 Ramadan, iaitu 23 April, Sabtu malam, Sabtu petang. Tuan-puan boleh catatkan tak? Catatkan dulu. Pada petang Sabtu minggu depan, maksudnya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu ni lagi 5 hari, kami ada membuat majlis berbuka puasa amal. Majlis berbuka puasa amal. Maksudnya majlis buka puasa bersama dengan saya, istimewa. Dan kita ada jemput juga kumpulan nasyid. Kita masih lagi menghubungi beberapa kumpulan nasyid yang terkenal di tanah air untuk menghiburkan hiburan Islam kita. Masya Allah. Dan kita akan ada qasidah. Muslimin musliman, insya-Allah majlis berbuka puasa amal ni kami buat jualan, jualan kerusi lah, jualan meja, table, jual meja. Jadi insya-Allah kita akan bermula daripada jam 4.30 petang, bermula dengan beberapa program lah, dan saya akan menyampaikan kuliah tausiah, dan kita akan dihiburkan dengan kumpulan nasyid. Dan insya-Allah kami membuka peluang dan mengharapkan sokongan tuan-puan sekalian untuk hadir sama. Kerusi sumbangan bermula daripada RM200. Jadi kita akan berbuka puasa bersama-sama. Maksudnya eksklusif lah, berbuka puasa bersama dengan Ustazah Asma Harun, bertempat di Royal Chulan, hotel yang antara hotel yang terbesar jugalah di Seremban. Royal Chulan. Menu dia pun sangat sedap. Subhanallah. Tempat Royal Chulan, Seremban Negeri 9. Royal Chulan, Seremban Negeri 9. Jadi insya-Allah siapa yang datang awal, kita akan pergi ke tapak perkampungan Al-Hijrah. Kemudian kita akan menuju ke lokasi Royal Chulan Seremban ni. Subhanallah. Jadi dia macam ramah mesra bersama dengan Ustazah Asma Harun lah. Macam tu. Jadi jomlah tuan-puan sekalian. Sebenarnya ini adalah ikhtiar kami untuk jihad ekonomi.
ikhtiar kami mengumpulkan dana bagi pembinaan masjid. Ini adalah jihad kami dalam mengumpul dana bagi membina masjid dalam perkampungan Al-Hijrah, Hijrah Village yang kami dan kalian dan kita sama-sama usahakan. Sebab subhanallah. Jadi anda boleh tekan nombor link. Tolong muslimin-muslimat, sahabat-sahabat, share nombor WhatsApp tempat terhad. InsyaAllah jomlah kita buka puasa sama-sama hari Sabtu ni beramah mesra. Dan kami plan juga untuk menunaikan solat tarawih terus. Maksudnya isyak, lepas kita makan, solat isyak berjemaah, kemudian solat tarawih berjemaah. Memang di situ disediakan solat tarawih berjemaah. Jadi insya-Allah lamalah masa tu bersama dengan saya khususnya. Jadi insya-Allah nanti siapa yang ingin merakam kenangan, mungkin nak bawa buku-buku yang dah dibeli lama untuk diautograf, saya akan santuni sebaik-baiknya. Jadi ni ikhtiar kita dalam mengumpul dana wakaf bagi pembinaan masjid. Khususnya kita nak bina masjid dulu ni. Jadi insya-Allah sebab itu kerusi bernilai serendah RM sumbangan makan malam ini bermula serendah RM 200 dan meja yang paling dekat yang makan sama-sama dengan saya sudah tentu harga berbeza. Masya Allah, mengikut pilihan masing-masing lah. Jadi kalau ada orang jangan salah faham, kenapa mahal sangat duduk semeja dengan ustazah, mahalnya macam tu kan, mahalnya. Mungkin ada satu keluarga nak menyumbang dengan kerusi yang mahal bersama satu meja bersama dengan saya, dengan anak-anak kan, Masya Allah. Maka boleh muslimin-muslimat, sebab semua kutipan 100% hasil daripada makan malam amal ini 100% akan disumbangkan kepada pembinaan masjid, pembinaan surau masjid di Hijrah Village, perkampungan Al-Hijrah yang kita usahakan bersama-sama. Jadi mungkin ada ramai juga yang tertanya-tanya ni kan. Jadi insya-Allah muslimin-muslimat hubungi nombor telefon 010 318 7409, 010 318 7409. Saya minta tim buat ayat cantik indah untuk kita blast di WhatsApp. Kena blastkan poster ni bersama dengan maklumat seperti mana orang lain blast dekat WhatsApp tu. Itu sangat berkesan. Jadi jelaskan bahawa ini adalah kutipan bagi wakaf pembinaan masjid yang akan dibina. Jadi kita mensasarkan paling kurang daripada majlis ini 100,000. Sekurang-kurangnya kita sasarkan 100,000. 100,000 kita dah boleh buat infra dah. Kita dah boleh dah untuk buat infra, buat tapak bagi masjid. Jadi tuan-puan sekalian, jomlah kita sama-sama berwakaf sambil kita beramah mesra kan, kita bertemu muka, bertentang mata dalam majlis berbuka puasa amal dan tausiah bersama Ustazah Asma Arum bersama dengan saya. Jadi ada meja yang dekat, ada satu meja, ada meja yang sekeliling, ada meja yang agak jauh. Jadi semua harga berbeza tetapi makanan sama. Makanan di Hotel Royal Chulan ni kami dah pergi tengok, sangat special, sangat sedap, muslimin-muslimat. Jadi jemput berbuka puasa bersama-sama pada hari Sabtu ini. Majlis bermula jam 4.30 petang. Kalau awal sangat tak sempat datang, tak apa, lambat sempat berbuka puasa. Sebab saya akan ada sampai tarawih. Kita akan buat pengisian dan kita akan solat tarawih. Tolong Hana nak pergi tandas. Cepat Abang, Hana nak pergi tandas, dia nak ni. Okey, Sarah boleh bawa Hana dalam kereta kan. Lepas tu dengar si Hana kata nak pergi tandas. Masya Allah. Umi takut dia tak sempat sebab dia daripada malam tadi minum susu apa. Abi tandas mana? Abi tandas kat mana? Hujung sana. Nak kena gerak ke hujung sana? Okey. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih. Jom majlis buka puasa amal bersama Ustazah Asma hari Sabtu ni. Jom sahabat-sahabat ya. Minta maaf di atas kekurangan dalam penyampaian pada hari ini.
dalam keadaan keletihan 3 hari berturut-turut, program pagi sampai malam, kemudian 3 malam berturut-turut tidur yang tak cukup dalam 2 jam, 1 jam, 3 jam macam tu je. Masya Allah, mudah-mudahan akan kembalilah pulih semula. Usaha juga balik Seremban sebab kerjanya, tanggungjawabnya yang banyak, perlu dilunaskan segera. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi.